Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang indah ini, saya, Muaz bin Mustafa, bersama juga dengan rakan saya, Khairul Ikhwan, akan bersama-sama membentangkan mengenai falsafah pendidikan kebangsaan dan peranannya dalam membentuk masyarakat sejahtera. Oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput sahabat saya, Ikhwan, untuk teruskan pada slide yang seterusnya. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Pembangunan insan dan penerapan nilai-nilai murni merupakan proses pembentukan dan pendidikan manusia yang mana melahirkan insan yang seimbang dan menyeluruh. Golongan pelajar masa kini perlu dipupuk dan dilatih bermula dari sekarang kerana golongan pelajar ini ia akan memimpin negara suatu hari nanti. Sebagaimana yang kita sedia maklum, terdapat ramai dari golongan pelajar ini yang telah keruntuhan akhlak. Perkara ini perlu dielakkan supaya pembangunan negara tidak terjejas suatu hari nanti. Dalam konteks negara, insan yang lengkap dan seimbang mestilah seimbang dari segala aspek yang melingkungi aspek jasmani, intelek dan juga emosi. Insan yang melaksanakan konsep falsafah pendidikan kebangsaan pastinya akan mencapai aspek-aspek tersebut. Matlamat falsafah ini adalah untuk melahirkan insan berpotensi, melahirkan insan bersepadu, melahirkan insan yang seimbang dan akhir sekali melahirkan insan yang berintelek. Falsafah ini sangat penting kerana ianya meliputi kebanyakan daripada aspek kemanusiaan. Untuk mencapai usaha ini, para pendidik mestilah memainkan peranan masing-masing dalam mendidik pelajar. Pelajar-pelajar ini merupakan aset kepada negara. Mereka akan menjadi pemimpin kepada negara suatu hari nanti. Jika pelajar menjadi insan yang diterapkan nilai-nilai yang murni, maka baiklah negara suatu ketika nanti. Proses pendidikan sangat bernilai dalam kehidupan kerana ianya akan memudahkan insan mempraktikkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, sebagaimana pentingnya pendidikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia sekarang. Okey, jadi marilah kita bermula dengan peranan pertama yang kita dapat lihat daripada falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang berpotensi. Kalau kita lihat dekat falsafah pendidikan kebangsaan ni, dia menitik beratkan pentingnya untuk sentiasa kembangkan lagi potensi secara berterusan. Secara berterusan kita tengok kat sini. Jadi, kenapa pentingnya ada insan berpotensi ni? Sebab insan yang direalisasikan potensinya, contohnya dia ada potensi, dan kalau direalisasikan, sudah tentunya lah akan melahirkan masyarakat sejahtera. Jadi, disebabkan ini, kita dapat lihat pendidikan ni memainkan peranan yang paling penting dalam menjayakan peranan ini. Jadi, apakah pendidikan perlu ada? Ialah pendidikan itu mesti ada perancangan awal. Dan ia juga harus dilaksanakan secara segenap hati dan teratur. Seterusnya, okey, jadi apa para pendidik lakukan untuk mencapai FPK ni? Antaranya, pendidik akan pastikan pelajar jagaan dia kuasai kemahiran asas 4M dengan baik dan tidak ketinggalan. Apa kemahiran asas 4M ni? Ialah kemahiran membaca, mengira, menulis dan menakul. Jadi, apa yang seorang pekaji dan juga rakan-rakan pekaji dia cakap, pendidik boleh mengarahkan pelajar melakukan pemetangan mengenai hasil perbincangan di hadapan kelas. Ini atas cadangan dia beritahulah. Maksudnya, untuk pendidik tu pastikan betul-betul yang pelajar dia tu ada 4M tu, dia boleh galakkan pelajar untuk beritahu balik apa yang dia orang dapat daripada apa yang mereka belajar, supaya dia dapat output tu, dapat tengok output tu. Jadi, untuk jasmani pula, sistem pendidikan negara kita dah letak pendidikan jasmani dan kesihatan PJK diajar di semua peringkat sekolah. Kita lihat daripada PJK ni lah pelajar-pelajar akan didedahkan dengan ilmu aktiviti fizikal dan kesihatan tubuh badan. Pendidik juga kenakan kemahiran asas pergerakan dan juga lakukan aktiviti yang memantapkan potensi aspek pelajar. Jadi pendidik ni juga dia tak ajar PJK je, dia ajar juga kemahiran asas pergerakan dalam kurikulum kan. Dan lakukan aktiviti yang memantapkan potensi aspek jasmani pelajar macam hari sukan, apa lagi? Pertandingan-pertandingan, larian rentas apa? Desa. Ha.
Jadi ini semua untuk lahirkan lagi pelajar yang dari jasmani pun dia berpotensi. Seterusnya, untuk dalam aspek intelek pula, kita dapat lihat pendidik libatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis untuk bangunkan potensi intelek pelajar. Kita dapat lihat kat sini, macam mana mereka lakukan nak masukkan benda ni, berfikiran, orang panggil apa ni, berkata juga kemahiran berfikir harus tinggi lah. Iaitu berfikir secara kreatif dan kritis, ialah dengan menyelitkan proses dan menyelitkan perkara-perkara itu dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung dalam kelas. Jadi maksudnya pelajar-pelajar ni tak ada. Dia belajar buku teks, dia belajar. Yang ni sama dengan ni. Macam dia belajar untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk mengaplikasikan ilmu tu. Untuk berfikir luar kotak. Walaupun kalau contohlah dia belajar tu je, tapi dia fikir luar kotak. Macam berdasarkan tu dia boleh kembangkan lagi benda tu. Ini semua untuk lahirkan insan yang berpotensi dalam segi intelek. Jadi, oleh itu kita boleh tengok kat sini. Potensi ni bukanlah sebenarnya perkara yang bersifat terhad. Sebaliknya, kita dapat tengok yang potensi ini boleh katakan dia buka lagi luas ruang keupayaan dan bakat dia supaya dapat berkembang. Jadi, pembangunan insan berpotensi ini pentinglah untuk dilakukan secara berterusan dalam semua aspek demi melahirkan masyarakat sejahtera. Oleh itu, usaha pendidikan itu penting dan perlu diteruskan demi mencapai peranan falsafah di kekebahasaan ini. Seterusnya pula, peranan kedua, iaitu melahirkan insan bersepadu. Falsafah pendidikan kebangsaan negara kita dia galakkan untuk insan tu dibangunkan secara menyeluruh dan bersepadu. Apa maksud menyeluruh dan bersepadu ni? Ialah maksudnya pembangunan insan tu kalau boleh dilakukan secara penuh dan maksimum. Dan berkatakan juga pembangunan insan ni dia kena, orang cakap apa, tak boleh lah kalau tak secara menyeluruh dan bersepadu, tak secara penuh dan maksimum, dia tak akan dapat potensi sebenar dia. Dia dibangunkan tapi dia tak, orang cakap, tak seimbang, orang kata. Contoh dia kembangkan hanya untuk tertentu je. Jadi, kita dapat lihat sini, insan yang dibangun potensinya tapi tak secara menyeluruh dan bersepadu akan buat dia tak dapat capai potensi sebenar yang dia ada dalam diri dia yang boleh kasih dia lagi berjaya. Jadi macam satu kerugian lah kalau insan tu dikembangkan tapi untuk sesuatu tertentu je, macam tak secara menyeluruh. Falsafah pendidikan kekuasaan ni memang fokuskan untuk insan ni bangun dengan secara menyeluruh dalam semua aspek. Jadi akibatnya kalau insan ni tak secara menyeluruh dan bersepadu dikembangkan potensinya, masyarakat sejahtera yang dibina tak dapat dicapai sebab insan yang duduk masyarakat tu hanya cemerlang pada satu aspek tertentu saja dan tak seimbang cara aspek-aspek lain. Jadi, seorang pengkaji, Tajul Arifin Nordin, mengatakan bahawa bangsa kuat tu sebenarnya, dan bangsa kuat dan mulia tu tak dapat dibina jika hanya harap pada kekuatan fizikal yang bersifat teknologi dan kebenaran. Maksudnya cakap, sebuah bangsa tu tak boleh kata kuat lah. Tengok dia kata, tak maaf Poin kedua, manusia cemerlang. Manusia cemerlang tak diukur pada kejayaan satu aspek saja. Sebaliknya dilibatkan juga aspek dalaman, iaitu aspek rohani dan emosi. Jadi kita lihat sini, sebuah masyarakat yang, sebuah bangsa tu, dia takkan jadi kuat dan juga mulia kalau dia hanya dibina dengan kekuatan fizikal. Hanya benda luaran-luaran saja. Bentuk-bentuk yang mereka apa? Kekuatan fizikal lah. Yang bentuk sifat teknologi kebendaan. Ada bangunan besar ke, ada apa? Ada ciptaan yang hebat-hebat ke, tak. Sebaliknya, manusia cemerlang tu, dia tak ukur pada satu aspek tu je. Dia juga libatkan aspek dalaman. Iaitu aspek spiritual, rohani dan emosi orang panggil. Jadi, falsafah pendidikan kebangsaan yang kita dapat lihat, dia menitik beratkan pembangunan rohani dan emosi secara seimbang dengan aspek-aspek lain. Sebab tu dia titik beratkan. Dia ada tulis itu. Menyeluruh dan bersepadu. Kenapa dia cakap macam tu? Ahmad Muhammad Saleh, seorang pengkaji juga, mengatakan ini dilakukan perkara ni, macam mana dia orang nak pastikan dia secara menyeluruh ni, dikatakan ini dilakukan dengan penerapan dan penekanan nilai murni. Ni aspek dalaman ni. Yang di mana dilakukan mutasi kurikulum dalam sistem pendidikan negara. Jadi, dia tak sebab fizikal je macam akademik je. Dia libatkan juga perkara yang orang kata dekat dengan hati, benda-benda baik, nilai yang orang cakap murni untuk lahirkan insan yang bersepadu. Okey, jadi falsafah pendidikan kebangsaan dia setiap letak lagi prinsip kepercayaan sebagai pegangan dan dalam keterangannya semata-mata untuk buktikan dan kukuhkan lagi bahawa kedudukan ilmu kerohanian tu sebenarnya sama penting dengan ilmu-ilmu aspek lain. Dia sama penting dengan ilmu intelek.
Dia sama dengan juga dengan ilmu jasmani. Jadi, kita dapat lihat sini. Dalam falsafah di kekemasan. Dia cakap apa? Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ni kat sini dia cakap. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi kita tengok kat sini. Falsafah di kekuasaan dah letak dah. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dia letakkan prinsip kepercayaan itu dalam pegangan dan keterangan dia. Untuk buktikan lagi bahawa ilmu rohani ni sama penting juga dengan ilmu-ilmu aspek lain. Itu indahnya lah falsafah ini. Seterusnya, melahirkan insan bersepadu. Kenapa pentingnya peranan melahirkan insan bersepadu ni untuk bina masyarakat sejahtera? Kenapa? Ialah sebab ketaatan, ketakwaan, takut pada Tuhan dan juga keimanan insan kepada Allah akan mengukuhkan sasar diri dan juga tindak tanduk insan itu. Jadi kita lihat kat sini. Bila kita ada rasa taat pada Tuhan, takwa dan keimanan, kita akan rasa lebih nak jaga diri kita, jaga perbuatan kita, jaga tindak laku kita. Jadi sebab tu dia penting. Dia kena bersepadu. Perkembangan potensi dia. Dia tak boleh ni lemah, ni kurang sikit, ni lebih sikit lah. Sebenarnya kau boleh, kita nak bersepadu. Sebab tu falsafah dia cuba, dia punya target dia untuk dapatkan insan yang bersepadu, dibangunkan potensinya. Jadi kita tengok kat sini, macam mana cakap sistem pendidikan negara kita buat untuk terapkan benda ni. Kurikulum pendidikan Malaysia menerapkan unsur kerohanian dalam aspek ketuhanan. Kita tengok ada unsur-unsur kerohanian dalam aspek ketuhanan. Contohnya, kita tengok Ahmad Muhammad Saleh, seorang pengkaji cakap, contoh benda apa maksudnya menerapkan unsur kerohanian dalam aspek ketuhanan ni. Dia boleh cakap macam apa, nak ringkasnya macam dia tak boleh kata macam dia kalau tak aspek kerohanian ni macam dia macam belajar tentang Tuhan tapi macam belajar untuk faham apa tu pegangan tu je. Dia tak macam dalaminya. Contohnya kalau kita tak letak unsur kerohanian ni, kita akan belajar Islam ni ditubuhkan pada ni. Lepas tu Tuhan macam mana Tuhan tu macam mana dalam hubungan dia dengan Islam. Jadi kita lihat sini dia macam tak mendalami, tak mengajak untuk belajar unsur kerohanian tu. Tapi sebenarnya kita macam baca je, tak faham je. Jadi Ahmad Muhammad Saleh cakap, apa contoh-contoh unsur kerohanian yang diletakkan dalam aspek ketuhanan ni? Dia cakap, contohnya ialah sedari dan insafi dari Allah. Kita dapat lihat lah. Kita belajar pasal agama dalam negara kita, dia mesti menekankan pentingnya apa untuk kita hayati suruhan dan juga jauhi larangan Tuhan. Lepas tu, syukuri dan hargai pemberian Allah, insafi dan sedari tanggungjawab, terapkan dan bangunkan disiplin diri dan juga membentuk akhlak yang mulia. Jadi ni semua, kalau kita belajar, inilah semua kerohanian tu dalam aspek ketuhanan. Dia tak ada negara kita nak cuba lahirkan manusia yang rohani pun bagus, bersepadu. Maksudnya dia bukan nak lahirkan manusia yang kalau dia belajar pasal aspek ketuhanan, dia belajar tentang fakta-fakta saja. Dia macam belajar, dalam Islam, Rasulullah ialah seorang Nabi. Macam tu je. Tapi sebenarnya kalau kita belajar, kita kena contohi dia, kenapa dia buat macam ni semua. Jadi dia macam dari dalam. Dia cakap, dia punya unsur kerohanian tu. Kita sedari insafi dari Allah, syukuri dan hargai pemberian Allah, insafi dan sedari tanggungjawab. Kita dapat lihat, tu semua ada kalau kita belajar agama. Dia tak macam belajar secara fakta saja, secara luaran saja. Tak secara, dalam segi rohani. Itu indahnya lah apa yang falsafah di kekuasaan kita cuba capai. Jadi kita tengok juga kurikulum juga untuk subjek lain juga. Bukan saja subjek agama Islam, tapi subjek lain juga. Kurikulum juga digubal dari masa ke masa untuk kembangkan potensi insan secara menyeluruh bersepadu. Contohnya, kita boleh tengok dekat subjek sains dan ajar tempatan, dia diajar nilai kemanusiaan dan ilmu perkataan persekitaran. Dia tak juga macam dia juga nak cakap bahawa dia tak belajar saja sains, ni campur ni jadi apa. So ni kenapa pokok ni kita pokok apa? Ni macam kalau kita ingat balik masa kita belajar, kita boleh tengok bahawa buku teks kita tu dia letak nilai-nilai macam jaga alam. Kenapa tak boleh
potong pokok suka hati. Dia macam letak nilai-nilai tu. Dia tak bagi tahu fakta je. Dia bagi tahu kenapa kita kena nilai-nilai murni ni. Kita cakap apa, nilai-nilai yang kemanusiaan dan juga berkaitan persekitaran. Dia letak, kalau kita ingat balik lah. Jadi contoh kedua lah yang pendidikan moral dan pendidikan civic. Wujud satu subjek ni yang nama pendidikan moral dan pendidikan civic dan juga kewarganegaraan. Jadi dididik dalam dua subjek ni kita dapat lihat banyak sangat dididik nilai murni dan segala terpuji. Macam mengajak, macam walaupun macam mengajak semua orang untuk apa, jadi lebih civic lah orang cakap. Dia tak sebab tu kita cakap kita nak lahirkan insan yang bersepadu, dia kena ada semua ni. Dia kena dari segi rohani juga kalau boleh, dari segi emosi, dari segi nilai-nilai murni ni juga. Kita lihatlah dalam usaha pendidikan sistem negara kita untuk melahirkan insan yang bersepadu. Pentingnya peranan ni. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Kesimpulannya kita boleh cakap rohani dan emosi ni tak boleh dipisahkan dari insan. Lepas tu kita boleh cakap juga, insan yang cemerlang pada aspek tertentu saja, tanpa aspek rohani dan emosi, tak boleh dikatakan dia insan yang berjaya. Akhir sekali kita cakap kekurangan pada kerohanian dan emosi tapi cemerlang. Aspek lain bukan perkembangan potensi insan yang menyeluruh dan bersepadu. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan dapat melahirkan insan yang seimbang. Merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia 1990, insan yang seimbang dan harmonis ialah insan yang mampu memenuhi ilmu pengetahuan, mempunyai akhlak yang mulia, kepercayaan yang utuh kepada Tuhan, berfikiran sejahtera, mempunyai tubuh badan yang sihat, hidup bermasyarakat dengan orang lain dan cergas. Insan yang seimbang dan harmonis dapat dilihat sebagai insan yang menjaga tingkah lakunya dalam kehidupan seharian. Contohnya, dapat melahirkan insan yang bertanggungjawab. Dengan adanya sikap bertanggungjawab ini, insan atau pelajar itu akan merasa bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Sebagai contoh, menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh guru maupun pendidik. Pendidik yang berjaya merupakan pendidik yang mampu menyematkan perasaan ini kepada pelajar. Hal ini kerana ini akan menjadikan pelajar tersebut akan menggalas tanggungjawabnya dengan penuh amanah. Selain itu juga, insan yang mempunyai rasa hormat kepada insan yang lain, iaitu insan yang lebih tua maupun yang lebih muda. Insan yang menghormati insan yang lain tidak akan meninggikan suara kepada insan yang lebih tua dan menyakitkan hati yang lebih muda. Situasi ini dapat dilihat dalam institusi keluarga, yang mana anak-anak menghormati ibu bapa dan tidak melawan percakapan atau nasihat ibu bapa, dan juga insan yang menghormati ahli keluarga yang lebih muda. Falsafah pendidikan kebangsaan juga dapat melahirkan insan yang mempunyai kesedaran kendiri, yang murni dan berupaya menghabiskan masalah yang diterima dengan lapang dada dan pantas. Sebagai contoh, insan yang mempunyai kesedaran kendiri mampu berfikir perkara yang positif dan negatif tentang apa perkara yang dilihat, didengar dan dikatakan. Insan yang berupaya menghabiskan masalah yang diterima dengan lapang dada dan pantas pula mampu berfikir secara rasional dan pantas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Di sekolah, pelaksanaan nilai-nilai murni ini amat dititik beratkan, lebih-lebih lagi bagi subjek pendidikan agama Islam, pendidikan jasmani, pendidikan moral dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan secara istimewanya. Nilai-nilai murni ini dapat juga dilihat dalam kehidupan hari-hari pelajar. Untuk menjadikan falsafah pendidikan kebangsaan ini lebih berjaya, pihak pendidik boleh melaksanakan program ceramah yang berunsurkan keagamaan, motivasi dan juga kesihatan kepada pelajar-pelajar. Akhir sekali, falsafah pendidikan kebangsaan dapat melahirkan insan yang berintelek. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, intelek merupakan kemampuan atau daya berfikir dan memahami atau menganalisis beserta akal budinya. Contoh golongan ini ialah golongan cerdik pandai, golongan cendekiawan dan golongan terpelajar. Seperti yang kita sedia maklum, sistem pendidikan di Malaysia diatur berlandaskan kurikulum yang berkait rapat dengan teori epistemologi yang merupakan teori ilmu. Seperti yang dilihat dari peristiwa-peristiwa sebelum ini dalam Islam, ilmu telah menaikkan umat daripada terus berada dalam kejahilan kepada kebenaran. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, pihak di pendidikan telah menumpukan kepada kemahiran 3M, iaitu mendapat, meningkat dan juga menyebarkan ilmu.
Selain itu juga KBKK iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif juga dapat dilaksanakan di persekolahan. Dengan adanya KBKK, pelajar dapat mengembangkan dan melahirkan pemikiran yang efisien dan berkesan. Pemikiran yang baik dapat diperhatikan daripada keputusan yang dibuat oleh pelajar itu sendiri. Keputusan yang telah dibuat akan menjadi lebih arif dan memanfaatkan insan yang lain. Kesimpulan yang dibuat oleh pelajar juga akan lebih dipercayai kerana pelajar tersebut mempunyai pemikiran yang baik dan berkesan. Menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 pula telah mementingkan kepada kemahiran berfikir aras tinggi (KEBAT) bagi memastikan keberhasilan perubahan pendidikan seperti yang ditentukan. Dengan ini, pelajar dapat berfikir secara kreatif dan kritis dan berikhtiar dalam membangunkan daya pemikiran supaya pelajar-pelajar mampu mencerahkan, menghurai, merumus, menakul dan mampu membangunkan idea-idea yang bermutu. Untuk menjadikan usaha ini sudah tercapai, para pendidik mestilah memainkan peranan masing-masing dalam mendidik pelajar. Sebagai contoh, dalam usaha melahirkan pelajar yang berfikir aras tinggi, pendidik perlu tahu terlebih dahulu tahap pemikiran yang digambarkan dalam taksonomi Bloom, semakan Anderson. Ianya dimulakan dengan mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan diakhiri dengan mencipta. Para pendidik boleh menggalak atau merangsang murid dengan meluaskan amalan berfikir menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran serta penyoalan aras tinggi di dalam bilik darjah dan juga di luar bilik darjah. Okey, untuk cadangan pula, kita dapat lihat bahawa apa yang perlu dilakukan ialah pendidik kenalah terapkan kefahaman terhadap FPK dan juga nilai murni yang ingin dibawanya. Lepas tu, kita nak juga nilai-nilai murni mesti sentiasa diterapkan kepada pelajar oleh para pendidik. Dari segi cadangan yang boleh dilakukan ialah penerapan nilai murni kenalah lingkup semua mata pelajaran. Penerapan nilai murni ini dia dikukuhkan dengan aktiviti kurikulum dan juga budaya sekolah yang positif. Lepas tu, penerapan nilai murni adalah cara terbaik untuk capai hasrat FPK. Tak kira sama ada secara formal atau tak formal. Lepas tu, penerapan nilai murni sepatutnya tak melibatkan satu mata pelajaran saja dan kemudian diabaikan bila di luar mata pelajaran itu. Untuk kesimpulan pula, kita dapat lihatlah bahawa insan yang FPK nak lahirkan ini ialah berperanan dalam insan yang berkembang potensinya secara menyeluruh dan bersepadu. Lepas tu, insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi, pendidik haruslah bertanggungjawab dan berusaha sedaya upaya untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Maksud insan-insan ini juga kenapa dia kena sampai FPK ni? Sebab insan-insan inilah yang bakal mendukung masyarakat sejahtera yang ingin dilahirkan kelak. Tamat. Alhamdulillah. Itu sahaja daripada saya. Nama saya Muhammad Mustafa dan rakan saya Khairul Ikhwan. Sekian. Terima kasih.